قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واما بعد. Hormati barisan imam serta para pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita rafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam suatu majlis yang insya-Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi hari ini, begitulah juga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita ke dalam syurga suatu hari nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada pagi ini saya diminta untuk membawakan tazkirah subuh ya. Insya-Allah tak lama lah tuan-tuan ya, sebab kita nak bagi prioriti keutamaan kepada Quran sebenarnya ya. Jadi insya-Allah lepas kuliah subuh nanti tuan-puan boleh sambung dengan tadarus dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, sejak daripada bulan Rejab kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Bila dah masuk Syaban kita juga minta nak masuk dalam bulan Ramadan. Bila dah masuk dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dia masukkan kita dalam bulan Ramadan sekarang. Kita minta juga Allah Subhanahu wa taala agar dapat kita habiskan bulan Ramadan ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada sesuatu perkara yang mana kita perlu beri keutamaan dalam bulan Ramadan kali ni. Sebab kadang-kadang tak semua bondo kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Waktu kita terhad, kita kojo dan sebagainya. Tetapi pada pagi ini saya nak bawakan apa keutamaan dalam bulan Ramadan yang kita nak utamakan ya. Okay. Bondo yang penting daripada segala yang penting dalam bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang kita pun tercari-cari mana dan nak mula ni ya, mana kita nak mula. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama untuk kita titik beratkan dalam bulan Ramadan ni adalah puasa tu sendiri. Sebab ada beberapa perkara yang hanya ada dalam bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Maknanya benda tu sangat-sangat istimewa sebab benda tu hanya ada dalam bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Antaranya yang pertama adalah siam tu sendiri, puasa tu sendiri. Hai Ustaz, sebelum bulan Ramadan pun ada puasa, faham tu. Puasa apa? Puasa sunat. Puasa sunat ada pilihan untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT mula-mula panggil kita ni orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab tu kalau kita tengok betul-betul tuan, segala ayat perintah dalam Quran Allah SWT susun sangat cantik. Sangat cantik. Allah SWT memula dalam Al-Quran dia ada banyak panggilan manusia ni. Ada yang Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhallazina amanu. Dan kalau kita tengok ayat-ayat perintah daripada Allah, Allah akan mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, bukan wahai sekalian manusia. Sebab hanya orang yang beriman akan respon terhadap apa yang Allah SWT suruh. Dan Allah kata kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuan-tuan, kalau Allah SWT suruh wajibkan kita puasa yo, dah jadilah. Tetapi dalam ayat ni Allah SWT bawakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah aku wajibkan ke atas orang yang terdahulu. Kenapa tuan-tuan? Waktu kita dalam berinteraksi dengan Quran, kita pun tanya kenapa Allah SWT cakap macam ni? Kenapa Allah SWT tak tahu straight to the point? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Habis. Diwajibkan ke atas kau berpuasa. Siap. Settle. Kalau Allah SWT kata macam tu, dah settle.
Tapi Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebab apa? Sebab Allah SWT tahu manusia ni dia ada dia punya helah dia. Manusia ni dia ada banyak alasan dia. Akan ada sampai satu ketika nanti manusia akan cakap, iyalah poso ni poso tapi kita je kono, orang lain orang dulu tak kono pun. Dah ada dah. Dah akan ada orang cakap itu. Allah SWT tak bagi excuse, tak bagi alasan untuk kita. Aku suruh kau poso, bukan sahaja engkau aku suruh, orang dahulu pun sudah mula berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah the ultimate goal kita bila masuk dalam bulan Ramadan. Ya, inilah untuk menjana takwa kita. La'allakum tattaqun. Allah tak kata confirm dapat takwa. Allah kata mudah-mudahan dengan puasa tu supaya, ataupun mudah-mudahan dengan puasa yang aku suruh tadi engkau akan dapat takwa di sisi aku. Ni hebatnya puasa ni. Allah Subhanahu wa taala sediakan satu ibadah puasa. Allah SWT sediakan satu bulan Ramadan. Untuk apa? Akhirnya outcome yang kita nak, tuan-tuan, bahasa canggih lah kan, outcome. Bahasa Melayu moden ni manifestasi katanya. Maksudnya penzahiran daripada dua benda tadi, Ramadan dan puasa kita. Allah SWT nakkan kita dapat takwa. Dan kita tahu takwa ni Allah Subhanahu taala banyaklah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum dan sebagainya. Maka nak dapat takwa tu, tuan-tuan, Allah siapkan bulan. Dan dalam bulan Ramadan tu Allah siapkan beberapa perkara yang tak ada dalam bulan lain. Subhanallah. Untuk apa? Nak jana takwa tu. Allah tak suruh kita puasa dan lepas tu carilah sendiri kau takwa. Tak. Allah Subhanahu taala sediakan. Yang pertama tadi kita kata siap puasa tu sendiri. Allah SWT wajibkan kita ni berpuasa dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, keutamaan kita sepatutnya dalam bulan Ramadan ni adalah jaga sungguh puasa kita. Sebab itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang tak boleh tinggalkan kata dusta dia, maka Allah SWT pun tidak menginginkan puasa dia. Nak menunjukkan bahawasanya puasa tu sebenarnya tak bagi efek pun kepada Allah. Kadang-kadang ada orang kata, kau tahun ni agak puasa tak Tanyalah kan kawan kan, ni semua geng-geng 7 boleh puasa ni. Agak-agak puasa tak tahu ni. Dan tahun lepas ada 10 hari. Hari ni, tahun ni insya-Allah saya boleh untung dia tambah 1 hari untung tu diingat, untung tu Allah Subhanahu taala nakkan puasa dia. Tak, Allah SWT sebenarnya kalau kita tak puasa, semua manusia ni tak puasa ataupun syirik kepada Allah SWT, tak terjejas pun kekuasaan Allah tu. Ya, Allah tu bukan macam orang politik. Orang politik dia perlukan manusia untuk dia naik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia nakkan kita ni dapat takwa daripada puasa tu. Sebab apa? Puasa tu sendiri boleh generate takwa kita. Dengan apa, tuan-tuan? Yang pertama, jaga panca indera kita. Semampu mungkin kita. Ya, semampu mungkin kita. Ada orang jaga panca indera dalam bulan Ramadan ni, dia tak buka TV langsung. Orang tak buka TV langsung. Haram dia. TV walaupun 70 inci di rumah tu, dia minit tu kotek, saya mahu rehat. Ada seorang kawan saya, abah hebat itu. Ya. Dalam bulan Ramadan ni, TV 70 inci punya orang dabak rumah. Abah buat A3, bukan A4 punya kotek tu, A3. Lepas tu laminate sedap-sedap, cantik-cantik, loket kan. Saya mahu rehat dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Bukan TV tu mahu rehat tau, kita sebenarnya. Kadang kalau kita buka TV, kadang tak dapat lari daripada tengok aurat dan sebagainya. Ya. Ada orang yang kadang-kadang dia nak jaga Ramadan dia tu dengan mulut dia. Tiba-tiba jadi pendiam dia. Tiba-tiba jarang lepak kat luar rumah dia. Sebab apa? Dia tahu kan kok lepak bawah apa kat luar rumah tu karang ramai orang ajak ngumpet tu. Dia cuba kokang diri dia. Dan inilah yang Allah SWT nakkan, ya, untuk tahan diri kita ni daripada segala perkara yang boleh merosakkan amal kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dia bagi kita Ramadan ni dengan set sekali bi'ah.
Bi'ah ni maksudnya persekitaran kita. Sebelum bulan Ramadan jarang kita burak pasal tadarus ni tuan. Tak ada cerita pasal tadarus ni. Nak cukup adalah, tapi tak adalah nak kata yo nak ada. Tapi dalam bulan Ramadan kita ada bi'ah, kita kata apa, environment kita. Kita buka Quran, orang rumah kita tak polik. Kalau sebelum bulan Ramadan tu polik dah. Mana Quran? Nak buat apa kata? Nak buat apa? Dah lama tak sentuh. Tapi dalam bulan Ramadan semua baca Quran. Kita buka TV, ada jugalah cerita-cerita pasal Ramadan. Kita buka radio, ada juga cerita pasal Ramadan. Semua masukan tentang bulan Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan, segala bondo yang tertancap kepada puasa kita kena jaga sungguh. Panca indera kita, dengan mulut kita, dengan mata kita, dengan telinga kita dan sebagainya. Okey, baik. Yang kedua, apa yang ada dalam bulan Ramadan tak ada dalam bulan lain untuk kita bagi keutamaan. Ya inilah tarawih. Tarawih. Dan bab tarawih ni kita kena ingatkan kepada diri kita sendiri dan semua orang. Susahlah dah bergaduh dah pasal bilangan rakaat. Susahlah. Ya. Yang kita patut gaduhkan ialah orang yang langsung tak sembahyang tarawih. Orang yang dah sembahyang tarawih ni susahlah ni. Orang 8 khabar dia lebih baik daripada 10 lebih baik daripada 8 20. Apa bondo kau ni, bahasa 10 ya koman katanya. Tu buat 20 lah. Kita orang Melayu ni kita selalu bergaduh dengan perkara yang sia-sia. Tarawih tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Satu lagi hadis riwayat Muslim, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban." Man qama, siapa yang dirikan bulan Ramadan dengan dua konsep tadi, imanan wa ihtisaban. Bila kita buat amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, kita kena ingat dua benda. Kita kena lakukan dengan iman. Iman itulah yang akan protect diri kita untuk tak nak sia-siakan puasa kita tu. Wahtisaban, ini soal rasa, ini soal hati. Ihtisab kita, mohon sungguh-sungguh kita dalam bulan Ramadan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita yang terdahulu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni baik baru setahun baru. Kita ni kadang-kadang jadi orang masjid baru lepas penjet baru. Taqaddama min dzambik, kita dulu-dulu punya kehidupan kita ligat tuan-tuan. Maka kita harapkan Allah SWT ampunkan dosa kita dengan apa? Qama Ramadan, dirikan bulan Ramadan. Maka tarawih. Siapa yang dapat 8, siapa dapat 10, siapa yang dapat 20, tak ada masalah. Lebih daripada tu pun boleh, tak ada masalah. Ya. Cuma kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Dan sepatutnya tuan-tuan, kita kena didik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk sambung tarawih tu dalam bulan, dalam sepertiga malam. Dalam sepertiga malam. Ini amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beberapa kategori orang yang nak hidupkan Ramadan ni dengan sembahyang. Yang pertama, dia hidupkan sepanjang malam. Sepanjang malam dihidupkan. Yang ini terbaiklah. Ini A++ lah. Dihidupkan betul-betul. Nabi Muhammad SAW dia punya qama Ramadan dia kan, satu rakaat Al-Baqarah yang tu. Itu Allah, Nabi Muhammad SAW hidupkan bulan Ramadan tu. Baqarah satu rakaat. Itu setengah muka komplit lah. Ada satu masjid ni tuan, cerita orang saya, bukan kat sini ya. Bukan kat negeri ni. Kata baru satu Ramadan jemaah dah tulis surat komplain kat Jabatan Agama, bayangkan. Sebab apa? Panjang bona. Buat 8 tapi panjang sikit. Kita tuan-tuan, apa yang boleh kita buat, maka kita buat. Sebab tu ada 3 kategori orang yang betul-betul mendirikan Ramadan tu dengan semayang sepanjang malam. Tak dapat ustaz. Saya macam mana ustaz? Anak dah ramai katanya.
Berduang kang nak nak semayang pukul 3 kompet kang dia menangis kang susah. Okey, ambil setengah malam. Setengah daripada malam tu kita spend untuk semayang gitu. Untuk semayang gitu. Dan ketahuilah tuan-tuan, bila kita semayang malam ni dia ada satu perasaan yang berbeza daripada semayang ramai. Daripada semayang ramai. Kita dengan seorang-seorang, kita faham apa yang kita hajati. Kita tahu apa masalah hidup kita, apa masalah family kita, mahunya kita adukan kepada Allah, mungkin dapat setengah malam. Ustaz, saya pun setengah malam ni tak dapat lah katanya. Apatah li nak seluruh malam tu mentak lah dah. Tapi kalau setengah malam pun rasa susah Ustaz. Bukan sebab saya malas Ustaz, tapi saya ni pagat katanya. Kita tak boleh nak nafikan tuan-tuan. Ada kadang orang kerja shift, dia macam mana nak semayang? Dia kena kerja. Semayang sunat, kerja tu wajib ke dia pun. Maka tuan-tuan puan, jangan tinggalkan semayang isyak dan tarawih dengan imam. Sebab dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari, siapa yang bersama dengan imam dia masa isyak dan subuh, maka seperti dia dapat ibadah sepanjang malam. Ibadah sepanjang malam. Jangan tinggal benda tu lah. Oh Ustaz, saya bukan tak nak Ustaz. Dia tu lah dia kan. Orang kita ni dia belum buat lagi, tapi dia dah boleh bagi alasan lah kan. Sama-sama mau Ustaz pun sama lebih kurang Saya bukan tak nak dah Ustaz, boleh ya sembahyang tu, tapi itulah tu yang mahal tu. Itulah Ustaz, susah sikit Ustaz. Kita ambil lah satu kaedah tuan. Kalau tak dapat semua, janganlah tinggal semua. Dah. Tak dapat setengah malam, tak dapat sepanjang malam buat setengah malam, tak dapat setengah malam stay dengan imam sampai witir dia. Sampai witir malam tu tak dapat juga, jangan tinggal yo. Jangan tinggal. Macam mana Ustaz buat seorang lah. Saya hari ni busy Ustaz. Kadang-kadang saya ni orang berniaga. Bila orang berniaga kadang dah habis-habis tu lah aku dah boleh habiskan dah lotih litak. Orang pilah panggil lotih litak nama. Tu lotih yang betul-betul lotih. Kau bangunkan pukul 5 baru dapat sembahyang. Pukul 5 tu jangan tinggal. Jangan kita bagi alasan pada diri dia. Nek hari ni tak payahlah Jangan cakap tak payah dulu. Ambil segala tu untuk kita dapat dirikan Ramadan. Itu yang kedua. Ada apa dalam bulan Ramadan tak ada dalam bulan lain, iaitu Al-Quran. Ustaz, dalam bulan lain ada ya Quran rumah saya. Yo faham. Tapi dalam bulan Ramadan ni keistimewaannya adalah turunnya Al-Quran. Di spesifik satu surah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kat sini turunnya, kat malam ni turunnya Al-Quran. Maka perhatian kita terhadap Quran mesti 100% dan lebih persen ni. 100% dan lebih persen ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada beberapa kategori orang juga yang mana dalam bulan Ramadan ni dia nak hidupkan bulan Ramadan dengan Quran. Yang pertama, dia banyakkan khatam Quran. Tak ada masalah tuan. Ini amalan salafus salih dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Saya target Ustaz 2 kali dalam bulan Ramadan ni, 2 kali. Boleh, tak ada masalah. Saya pernah jumpa masa saya belajar dulu budak pesantren. 5 kali khatam dalam bulan Ramadan. 5 kali khatam. Kita tengok dia menung tuan. 5 kali. Kita 5 muka untuk lebih. 5 kali Ramadan. Tak apa. Dia kerja macam mana nak khatamkan Al-Quran. Orang ngapal Quran contohnya, orang yang dah khatam Quran, orang yang dah hafal Quran, dia target benda tu lebih sikit bacaan dia dalam bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan, kau tak dapat kita benda tu. Saya kadang-kadang orang Melayu ni kita kena bagi tahu option. Kita tak boleh kata mandatory sebab benda tu bukan wajib. Tapi kita nak bagi option. Dia tak dapat Ustaz, saya tak dapat nak khatam Quran. Tak apa tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dihidupkan dengan Quran tu dengan apa? Dengan dia baca tak banyak tapi dia betulkan bacaan. Itu lebih penting sebenarnya. Ya. Saya tak lepas dah nak khatam itu dah. Tapi saya betul-betul belajar apa yang saya baca tu betul jadi. Daripada baca tu
tak lantung lantak nama. Ya. Saya alhamdulillah khatam 3 kali tak tahu bah. Baca sikit bah. Wadriblahum habis. Do jadi dah. Tak ada salah dah. Cuma dia ada keutamaan. Ni kita kata sekolah subuh kita ni kita tengok keutamaan kita. Dia botokan bulan Ramadan. Ada seorang makcik yang saya kenal tuan, Ramadan tahun lepas dia hanya botokan 8 surah. Dia ulang 8 surah pilihan. Dia baca Yasin, baca Kahfi, baca Sajadah, baca Mulk, baca Insan, dan dia betulkan bacaan tu. Tuan-tuan, bukan sahaja dia dapat betul bacaan, dia kata daripada 8 surah tu saya dapat hafal lompek. Jangan. Sebab dia ulang, ngapal Quran ni ulang tuan. Pernah kau kita ni ngapal Fatihah? Tak pernah tuan-tuan. Adik jom kita hafal Fatihah? Tak ada. Fatihah ni hafal sendiri. Sebab apa? Sebab selalu ulang. Selalu dongah. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau tanya saya pun, tidaklah diwajibkan untuk khatam Quran. Tetapi sebenarnya dalam ilmu Quran, wajibnya untuk kita membetulkan bacaan Quran. Jangan nampung guna dek sebab nak khatam Quran sampai melupakan ilmu tajwid asas. Ilmu tajwid asas. Dia bukan nak suruh tarannum kau, memang. Kalau suruh saya pun tarannum je dia. Ustaz Syed boleh tarannum kan? Tak pun. Tajwid asas enggak? Ustaz, saya ni alhamdulillah Ustaz bolehlah tajwid asas ni. Saya pun tak nak khatam Quran banyak. Dah tu apa nak buat? Saya tahun ni Ustaz, saya target nak faham Quran. Itu cantik lagi tuan. Itu saya kata tak dapat semua, jangan tinggal semua. Ya, saya nak faham Ustaz, apa cerita dalam surah Baqarah ni, apa cerita Ada tak orang macam tu? Ada. Itu menghidupkan Ramadan tak? Menghidupkan Ramadan. Dengan bacaan Quran, dengan pemahaman tentang Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam bulan Ramadan ni kita maksimiskan kita punya masa dengan Quran. Sebab antara salah satu yang saya sebut tadi, dia ada bi'ah Quran tu. Dia ada bi'ah. Kalau kita cakap dalam grup family kita sebelum bulan Ramadan, hari ni dah berapa juzuk dah, tak disambut dia orang tuan. Berapa bodoh orang bahar ni, tiba-tiba nak berjuzuk pula. Dia tak tahu ni bulan Rejab kot katanya. Ni bukan Ramadan. Dia tunggu Ramadan dulu. Dah sampai Ramadan dah. Perhebatkan bacaan Quran. Panggil anak-anak kita. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok kajian, mungkin dekat pokan-pokan besar ni mungkin tak ada masalah. Saya duduk kampung tuan, duduk Monceh. Monceh bukan Gemenceh. Kelas yang paling sikit orang kelas Quran lah. Kalau kita buat apa nama, kita kata apa, takmir tu, kelas paling Quran yang sikit tu adalah kelas Quran lah. Sebab apa? Sebab Quran ni adalah satu ilmu yang mana kita dibetulkan. Mana nak tahan setiap hari kena betul kan? Mengamuk dah. Dia dah lama baca dah. Alham, dia dah baca. Dapat boleh tahun baca Alham. Tiba-tiba bila sampai kelas Quran, dia nak betul kan, ada orang budak muda pula tu. Sebut cik matian alham. Ha tu ha podeh, bukan ha gulung. Bangih dia tuan. Dapat boleh tahun dia baca macamnya, kau datang tiba kabarin salah apa hal katanya. Quran ni memang kono dibetulkan. So kita jihad sikit dengan Quran kita. Tak apa. Slow and steady, lama-lama pasti menjadi, insya-Allah. 1, 2, 3. Yang keempat, ada dalam bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Ya, inilah Lailatul Qadr. Ya. Lailatul Qadr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita kena ingatkan tuan-tuan, orang Melayu dulu dia suka kaitkan Ramadan Lailatul Qadar ni dengan perkara polik. Sungguh polik baru jadi Lailatul Qadar. Kalau tak polik tak jadi tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Lailatul Qadar ni soal kita nak claim dengan Allah di hari akhirat. Soal rasa kita, yang mana kita dirikan, kita hidupkan Ramadan kita.
dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat Lailatul Qadar. Para ulama membincangkan ada tanda-tanda dia. Hadis Nabi Muhammad SAW, bila pagi tu tak rasa panas, tak rasa sejuk. Ada juga cerita Nabi Muhammad SAW kata cari dalam 10 Ramadan terakhir. Nabi Muhammad SAW tak pernah cerita tentang pokok pisang sujud. Kita orang Melayu kita fikir itu tuan. Mungkin kita ni duduk kat Seremban 2. Mungkin kita ni golongan elit, tapi kita jangan lupa ada orang yang berfikiran macam tu juga. Kadang mungkin kita ni ada degree, ada master, duduk kat Seremban 2 pula. Apa isu ni bawa pisang sujud? Tuan-tuan pergi ke kampung-kampung? Masih lagi ada orang fikir macam tu. Ya. Alhamdulillah malam tadi dan ngasuh malam Qadar tadi. Aku pula dan pergi belakang rumah dan pokok tumbang Nabi kata. Dan rasa memang sujud pada Allah SWT. Itu bukan tanda Lailatul Qadar. Tapi orang Melayu kita masih ada lagi macam tu. Kalau di Indonesia satu ketika dahulu 2004 boleh, saya duduk itu 2005 boleh. Ada satu family itu dia tunggu air dalam baldi itu mengoreh. Bayangkan tuan-tuan, punyalah salah konsep tentang Lailatul Qadar. Dia tunggu. Saya kata, "Ngapa Pak?" Kata. Saya belajar di Jambi tuan. Jambi ni bahasa macam kita, Sumatera Selatan. "Ngapa Pak?" "Ya, nunggu Lailatul Qadar," katanya. Nunggu apa? Kita seharusnya cari Ramadan, cari Lailatul Qadar tu. Nah, sekarang kalau air yang di dalam baldi ini keras, maka itu Lailatul Qadar. Kalau enggak ada kerasnya, enggak jadi katanya. Tak jadi juga. Tuan-tuan, 10 malam terakhir ni ada yang Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dia ikat kain dia kan. Kita selalu dengar benda tu, ikat kain ni. Ikat kain sebab apa? Sebab nak bagi masa untuk Ramadan. Untuk menghidupkan bulan-bulan malam-malam dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, hari ini kita cek balik sembahyang apa kita boleh buat. Jangan risau, jangan gelabah. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia pentingkan kaifiat. Memang betul kita nak kena tahulah cara, tapi kadang-kadang jangan titik borat dan bodah. Maksudnya macam mana? Saya ni nak sembahyang hajat Ustaz, macam mana bacaan ni Ustaz? Ustaz pun buat tahu. Dia sembahyang hajat ni baca Wadduha 60 kali. 60 kali. Dia baca Wadduha sekali tu pun untunglah. Ataupun dia pun tak hafal Wadduha. Saya kalau orang kampung tanya saya kata, "Acik baca apa yang acik hafal?" Acik buat 2 rakaat. Acik buat 2 rakaat. 2 rakaat yang macam sembahyang sunat masjid tu. Acik buat tu. Yang penting jangan tak buat. Buat 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, untuk kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Dan seharusnya ada orang yang mana 10 awal dia semangat, 10 tengah dia semangat, 10 hujung ni dia kuyu sikit. Ada orang kadang-kadang 10 awal tak semangat, baru nak start enjin. 10 tengah ni okey, dia dah mula sikit dah. 10 akhir tu dia dah mula ligat dah. Dia dah mula hebat dah. Tuan-tuan dan puan, 10 malam akhir tu yang patut kita perhebatkan. Ya. Kadang tarawih ramai 10 malam awal, 10 malam tengah, 10 malam akhir tak. Tapi alhamdulillah, bagi saya antara hikmah Covid ni tuan-tuan, orang tak heboh warna dengan gayung. Ya tuan. Kalau tak tu daripada satu poso tu dah cerita pasal lemah buluh, nak cerita pasal kuih sori muka, nak cerita pasal ilmu London. Hikmah Covid ni orang tak cerita warna tuan. Kan? Macam mana pasal ada gayung? Dapat gayung pun jadi kita. Tu dah. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita tak heboh nak. Apa color baju gayung tahun ni? Entah, tak tahu. So pakai tahun lepehnya. Tahun lepehnya warna apa? Sama macam tahun lepeh punya lagi tu. Dia tak kisahlah. Sebab apa? Covid. Kan? Kita tak naklah berlarutan, tapi antara hikmah lah. Sebab apa? Sebab kita bagi tumpuan dalam 10 Ramadan yang terakhir. Yang seterusnya tuan-tuan, ya inilah sedekah.
Ya, selain dalam bulan Ramadan ni ada juga sedekah, tapi kita tengok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah ni Nabi Muhammad sallallahu akan perhebatkan bila masuk dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan cuba disiplinkan diri kita untuk sedekah. Saya selalu pesan tuan-tuan pada diri saya, kita kena ada action plan. Kena ada action plan. Lepas kuliah ko, sebelum masuk Ramadan ko, kita kena ada action plan. Tulis tuan-tuan. Tulis. Saya ada seorang anak murid tuan-tuan di Ampangan, Taman Cengal Utama. Umur dah tua tuan. Roket 80 lebih dah. Satu hari dia ajak saya pergi rumah dia. Ni kata orang yang gancang mati. Ajak saya pergi rumah dia, saya pun pergi lah. Masa tu belum musim Covid ni dah. Ke rumah tu ada satu whiteboard besar. Nah, itu Ustaz, saya nak tunjukkan usaha saya Ustaz. Kok boleh Ustaz kongsi yang dalam ceramah-ceramah Ustaz pun cantik ya. Saya kata, apa benda usaha ni? Dia ada bidai lah, ada tempat tutup dia punya whiteboard tu, dia tutup, dia buka. Buka tuan-tuan, saya tengok Allahu Akbar. Dia kata apa? Rancangan kematian saya. Rancang mati. Kita kalau boleh tak nak fikir mati. Dia rancang mati. Macam mana? Dia tulis Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia tulis apa buruk, apa baik, apa penambah baikan. Oh, Allahu Akbar. Tiap-tiap hari dia tulis tuan. Hari Isnin apa kebaikan dia buat? Dia ingatlah untuk diri dia. Dia tulis sedekah RM2, apa semua-semua. Apa keburukan hari Isnin tu? Apa keburukan hari Isnin tu? Dia tulis. Ngumpet, cik mah lah, apa semua tulis. Dan dia akan buat penambah baikan setiap hari. Kalau hari Isnin tu dia ada 10 kebaikan dia buat, dia ada 5 boleh keburukan dia buat, maka dia akan padamkan sikit keburukan. Kalau tak dapat tambah pun kebaikan, dia akan kurangkan keburukan. Hari ni tuan-tuan kita kena tengok sedekah kita contoh semayang kita contoh cakap bondo elok kita cakap contoh berlemah lembut dengan isteri contoh menolong dan membantu isteri ke dapur contoh kita kena tengok dan tulis tuan-tuan, ataupun kita ingat pun jadilah. Tak adalah suruh pergi boli buat besar-besar tu kan. Tapi nak kata rancang. Nabi Muhammad SAW lebih ligat untuk sedekah dalam bulan Ramadan. Dan terlebih lagi lah, utamanya sedekah adalah bagi orang makan. Nabi Muhammad SAW kata, siapa yang bagi orang makan, maka pahalanya seperti orang tu puasa. Bukan bermaksud orang tu tak dapat pahala, tapi doublenya pahala untuk kita dapat. So kita cari peluang dan ruang tuan-tuan untuk cari dan bagi orang makan. Kita kena faham, kadang-kadang kita tak terkesan dalam Covid ni, tapi ada ramai orang yang terkesan, yang kadang-kadang berkira-kira nak ambil apa, nak makan apa hari ni, dia pun tak tahu, susah kita nak cakap. So kita cari tuan-tuan apa benda yang kita boleh sedekah. Ya. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang dirahmati Allah SWT, dalam bulan Ramadan ni tak ada dalam bulan lain zakat fitrah. Kita kata zakat fitrah. Walaupun kita kata zakat ni segepalo, zakat kepalo. Berapa ringgit kita tahun ni? RM7. RM7 kan. Allah, RM7 ni obat. Jangan lupa tuan-tuan. Kadang-kadang kita ramai lupa. Nak bayar tadi, tapi besok masa pergi boli ke Aeon, ada orang hamil tu datang situ, senang katanya. Kita pergi jumpa dia sekarang ni, Covid ni tak lapik dia pun tangguh punya tangguh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan, hikmahnya zakat fitrah tu bukan sahaja bayar je tuan-tuan. Hikmahnya adalah peduli tentang orang lain. Hidup kita ni bukan kita semata-mata. Ni kena cakap dengan orang yang pokat ni. Orang kampung kurang sikit. Kan, orang pokat ni kadang kita kerja balik malam, kita kena peduli dengan jiran-jiran kita. Tahu orang susah, orang sakit dekat taman kita. Ustaz, taman saya mana ada orang miskin kan? Saya paling miskin. Gaji saya RM45,000. Wah, paling miskin tu dalam taman. Tak apa, cari orang lain. Untuk kita peduli tuan-tuan. Islam ni dia ajar kita empati. Empati ni mesti tinggi lah. Empati macam mana? Parking nak semayang apa? Nak semayang tarawih. Parking jangan blok orang. Itu empati tuan. Apa kena mengono parking mau semayang
Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan pernah dongah tak hak jalan? Kadang kita rasa kita semayang tarawih, pandailah kita nak koja ha. Jangan tak sompek pula. Kita zalim orang lain. Tu nama empathy. Kalau kita tak zalim, nama empathy tuan. Kita fikir karang dan pak macamnya kan, macam mana dia nak keluarkan, susah pula karang semua, tak apalah, biar dia melapak jauh pun tak apa. Itu dalam bulan Ramadan tu. Bukan sahaja cerita semayang, cerita puasa, cerita apa ni, cerita hubungan kita dengan manusia. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan kali ini kita boleh tengok-tengok dah apa yang kita nak botukan dan pertingkatkan. Jangan biarkan Ramadan kita sama macam Ramadan tahun lepas. Hidupkan sunnah dalam diri kita dan keluarga kita. Hidupkan Quran tuan-tuan. Hidupkan Quran dalam bulan Ramadan kali ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah. Tiap-tiap hari tuan-tuan kita kena minta pada Allah supaya Allah kuatkan kita untuk dapat amal ibadah. Sebab amal ibadah ni dia rezeki daripada Allah. Kita dapat semayang 20 kadang bukan sebab kuat badan kita tuan. Tak. Kita tengok budak muda umur 21 semayang 8 mengeluh. Kita tengok orang tua umur 70 semayang 20 steady. Mana datang kekuatan tu? Dia bukan cerita kuatnya tubuh badan, tak. Dia cerita Allah rezekikan pada dia nikmat tu. Sebab tu Nabi kata riangnya orang ni dalam bulan Ramadan ni ada 2 riang kan. Yang pertama riang apa tuan? Riang masa buka puasa. Ustaz nak bongak tuan. Kita umur 60 pun bila dah nak buka tu, terkinjar kita tuan. Kinja pukul 5 lebih dah tanya ke rumah dah, apa yang tak cukup hari ni nak minum air apa, katira ko, katara ko, macam mana ko. Memang sebab itu seronok. Kita tak boleh marah orang. Kadang-kadang kita marah anak-anak kita pukul 6.30 dah duduk dah ngadap dia. Omak ngamih santan kamu ngadap dia, seronok dia nak tengok. Kita pun kata jangan seronok pun lah, makruh dia. Main parti dia makruh seronok. Tak tuan, itulah keseronokan yang Nabi kata tu. Saat dia berbuka puasa tu seronok gitu. Yang kedua, ini yang kita nak kena cek dalam diri tu, saat dia bertemu dengan Tuhannya. Masa kita tarawih, masa kita semayang malam, apa rasa kita tentu. Maka kalau kita rasa sebaliknya, bukan seronok, minta pada Allah SWT. Ya Allah Tuhanku, campakkan rasa gairah aku sebagaimana aku gairah pada benda dunia, macam itulah juga aku gairah kepada benda akhirat dan nak bawa masuk syurga insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada perkataan yang saya ungkapkan tidak sesuai untuk saya ungkapkan, dan alhamdulillah juga saya sempat sampai tuan. Saya tak moncih hari tuan. Saya tak moncih berapa tuan? 5.58. Saya pun ini satu rekod peribadi lah, ya. 5.58 sampai sini 6.30. Saya pun takut dengan pemanduan saya tadi, ya. Sebab biasanya saya boleh daripada Gemencih saya pergi ke Simpang 4 naik highway keluar kat sini, keluar dekat Seremban lah. Jadi agak potong lah perjalanan tu. Tapi sekarang ni Simpang 4 ni kira Melaka. Bila kira Melaka, saya tak boleh nak rentas, dia kira rentas negeri. Dia kata, saya dah kena itu dah, tak lepas, saya kena patah, saya pergi tak kena 10,000. Dia kata saya nak pergi Sumban. Dia kata nak pergi Sumban, ni Melaka katanya. Yalah, tapi saya tak nak pergi Melaka, saya nak pergi Sumban. Ni Melaka katanya. Dah. Saya kata teramang saya macam mana nak buat ni. Saya nak pergi kuliah tak kuliah katanya. Ni Melaka, Simpang 4 Melaka katanya. Ayolah, saya patah lah, nasib baik dia bagi patah kan. Jadi kalau dia buncih tu saya nak ke sini, saya pergi ke Pilah dululah. Daripada Pilah lepas tu Taurih ke sini. Jadi agak jauh sikit. Alhamdulillah Allah SWT mudahkan untuk pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas perhatian. Minta maaf banyak-banyak atas kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahman wasi'a. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.